Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Sorry tadi saya cakap seorang rupanya. Saya tak tahu kenapa dia suruh tendang someone dulu. Minta kawan awak tu masuk balik. Saya baru start record ni. So, if korang, okay, saya back balik in case betul saya cakap seorang tadi. Okay, hari ni saya plan nak cover single phase induction motor. Kita memang sekarang ni dekat chapter week 6 pun, and memang sepatutnya dah cover habislah chapter 3. And sepatutnya by the time korang balik raya nanti, week 8 ni, kita akan start buat chapter 3 punya tutorial lah. But my plan for the next class untuk group A is more on to wrap up yang transformer punya tutorial lah. Especially yang bahagian ni, water regulation and efficiency, and also phasor diagram tu. Tak ada mention di sini. Okay, so kalau tengok kita akan cover hari ni induction motor, dia punya theoretical, and kalau sempat saya nak cover power flow diagram, which include the efficiency lah, as well as torque. Tapi torque ni panjang cerita dia, tapi based on my own experience belajar subjek induction motor ni dulu, subjek induction motor ni dia theoretical tak banyak, dia punya formula dia banyak, tapi if you understand the punya story tu, awak tak perlu risau lah, sebab rumus dia tu is more or less the same, cuma awak tengok kat belah mana, belah stator ke belah rotor, and awak kena faham macam mana energi tu di mengalir lah, daripada belah input mengalir ke belah output. So you should be able to visualize lah rumus-rumus dia. Bagi saya, motor, mesin sampai semua ni, bagi saya it's, especially kalau mechanical engineering, should be dalam tangan lah benda ni. Okay, so moving on. Okay, kalau perasan dekat link summary ni, saya dah includekan chapter 3 ni ada 1, 2. Tapi yang untuk mula-mula ni kita tengok yang chapter 6 induction motor ni dulu, sebab ini yang paling basic yang memang akan cover, which is korang punya syllabus SEM ni hanyalah single phase. Sebelum-sebelum ni korang punya senior kena belajar 3 phase. So diorang punya lagi bukanlah nak kata tough, tapi dia cuma tambah apa, 3 kali something ataupun setiga je. So it's not that hard, cuma lagi pening sikit lah kot cara cerita dia tu, tapi rumus dia lebih kurang sama je. So teori nota tu memang saya pun dapat impromptu, so nak tak nak kita go through je lah cara cerita dia ni. So yang ni the main, tapi the problem is with the main nota ni is dia terlalu simple, so saya tak setuju juga sebenarnya. So that's why saya tambahkan yang sini awak punya kat sini ni EPO 244 punya nota, sebab dia lebih kurang sama. Ini lebih kepada untuk electrical engineer, tak silap saya. So yang ini dia is a bit more cantik lah orang kata. Ni, tapi dia still 3 phase, so kalau boleh jangan fokus sangat. But nak tahu introduction boleh tengok. Construction ni pun bagus. Some theoretical part of the operation boleh tengok, tapi dia lebih cerita kepada 3 phase, so kita tak sangat lah. Tapi yang ni memang semua pakai lah ni, state secondary. And then yang saya suka nota ni sebab dia every time dia habis satu section, dia buat latihan, so dia korang nampak apa yang cerita tu. So this is a good one. So saya akan sagi ni saya akan back to back lah, saya akan tengok mana yang saya rasa tak cukup dekat nota yang main nota ni, saya akan refer yang ini, and satu lagi tu lah. So nampak dia macam susah, tapi bila korang ingat balik yang korang belajar transformer tu, sama je tubular circuit ni. Cuma kali ni instead of tengok as transformer, kita tengok as motor itself. So latihan banyak, siap ada soal jawapan, so it's a good ni lah. Cuma ini diseparatekan lah. Yang ni no load test, running test ni tak perlulah untuk kita, sebab kita tak buat 3 phase. Tapi rumus ni pakai, cuma dia tukar value lah. DC resistance test tak pakai, torque equation kita pakai, sebab ni 3 phase, so dia analisa dia lebih sikit. Kita single phase, so tak perlu.
star delta semua tak ada, hanya kita. Okay. So brief, and then satu lagi nota is yang reading ni lah, yang the main sumber lah, which is ni lah. So saya advise baca juga yang ni. It's not going to be that hard. Cuma yang introduction tu memang pening sikit lah, tapi ini just nak korang faham dia punya apa, sebab kat sini ada dia punya cerita yang lebih detail, especially yang ni, the principle of operation ni. Yang ini saya, rather than saya cerita apa benda berlaku kat sini, which korang most probably takkan dengar pun, saya lagi prefer tunjuk video, which kita akan tengok sekali lah. Tapi yang rumus-rumus ni memang nak tak nak korang kena refer kat sini, sebab sini memang lengkap rumus dia. So kalau korang jawab-jawab tak jumpa rumus kat nota-nota tadi tu, kat sini insyaAllah ada lah. So per phase equivalent circuit, sebab nota-nota tadi tu sebenarnya refer daripada sini juga. Macam ni, I1 sama dengan I0 tambah I2, where kat nota-nota tadi tak ada cerita pun. And then macam mana, rumus-rumus ni semua penting tau. Nampak macam tak penting, tapi it's actually is what you're going to use for the rest of the syllabus nak jawab soalan. Semua banyak kan. So kalau 3 phase tu dia ada 3 depan. Ni diorang ni buat 3 phase lah. Kita buat single phase so tak ada 3. Just I kuasa 2, I2 kuasa 2 R. Contoh-contoh je lah. Efficiency talk. Okay, ini kita akan go through, saya akan topak-topak sikit lah. Okay, now saya rasa kelas dah 35, tolak saya 2 orang, so 33, bolehlah kot kita start. Okay, first some basic ni lah, kita guna rumus yang nota yang first tu, yang basic sangat tu. So apa yang kita target at the end of the chapter is for you to be able to understand induction motor ni berbenda, macam mana dia operate, construction dia, and then nak solvekan equivalent circuit, slip speed, apa itu slip, apa itu speed, apa itu torque per phase, which kita memang single phase je, so tak payah fikir per phase. And then understand power flow diagram, sebab power flow diagram ni adalah yang mana kita gunakan untuk determine efficiency of kita punya induction motor. So it's important for us to know what kind of losses will be incurred during operation of the induction motor tu lah, and kita kena calculate siap-siap. Okay, so introduction. Apa itu, what makes an induction machine as an induction? Kalau korang perasan waktu korang tengok iklan ke apa ke, aircon ada induction motor, aircon ada induction cooking lah, apalah. So apa benda sebenarnya induction tu? So kalau kita tengok yang detail benda ni, induction ni is penghasilan electromagnetic force, electromotive force, maknanya electromotive ni maksudnya electricity yang bergerak, energy electricity yang bergerak, yang mana dihasilkan by varying the magnetic field. Apa maksud magnetic field yang divarikan adalah, okay, awak kena faham electricity ni kita boleh aruhkan, dia punya keyword dia aruh, which is induction lah. Bila magnet tu north dengan south tu, kalau awak ambil dia punya polarity berbeza dia tu, north dengan south, N dengan S, tak silap saya. Kalau korang dekatkan, dia ada rasa macam menolak kan. N dengan S dia akan tarik kan. Kalau N dengan N dia akan tolak, ataupun S dengan S dia akan tolak. So korang boleh, kalau tarik tu memang kalau korang lepas dia tarik lah. So korang boleh rasa ada energy kat situ. Bukan energy, ada feel kat situ. Feel tu padang ada, ataupun feel, macam saya cakap padang lah kot. And then kalau dia tolak tu, korang boleh rasa force itu kuat tu. So itu kalau korang letak besi ke or copper ke, akan menghasilkan sedikit elektron yang akan bergerak ke dalam besi itu. So kalau korang tap, kalau korang ambil multimeter letak dekat hujung kaki besi tu, mula-mula tak ada value. Tapi kalau korang aruhkan dia, maksudnya mula-mula letak tu ada pergerakan sikit kat jarum multimeter korang. Kalau korang keluar masuk, lagilah bergerak korang punya multimeter tu. So apa yang nak cakap is that aruhan tu, dia instead of tadi besi tadi kita gerakkan, yang magnet tu yang kita gerakkan. So kita varykan magnetic field tu untuk menghasilkan electricity yang menggerakkan something, electricity yang bergerak lah basically. So in this sense,
induction is satu proses yang menghasilkan electricity menggunakan pergerakan magnetic field. Bukan besi tu yang bergerak, bukannya core yang bergerak, magnetic yang awak punya magnet tu yang bergerak. Awak gerakkan dia untuk magnetic tu berrotate. Kenapa kena buat? Kenapa orang buat macam tu? Sebab dia nak menghasilkan electricity yang lagi banyak lah. Kalau awak gerakkan core tu pun boleh menghasilkan electricity, tapi efficiency dia maybe kurang lah. And of course nanti kita akan explain more detail lah. Okay, so in order for us to do that, ni yang saya kata besi tu, ini yang saya kata magnet. So magnet ni awak bayangkan bila buat macam ni dia tak mengalir apa-apa. Bila kita on ke connectkan dia ke power supply, kita masukkan elektron, so dia akan mengalir kat sini. Dalam ni akan ada magnetic field. So nanti saya akan share video macam mana rupa magnetic field, aruhan semua tu. So but basically rotor ni kita akan letak kat dalam ni, and then stator ni akan maintain fix, akan menghasilkan electricity, tapi rotor ni yang bergerak. Dia pusing-pusing sebab rotor ni pun ada magnet juga. So dia akan pusing. So even though nampak macam rotor yang bergerak, tapi sebenarnya magnetic field tu bergerak juga lah dalam ni. So dia punya konsep magnetic field bergerak. So sebab kat sini pun ada magnet juga So rotor ni nak senang faham, dia rotate. Bahasa asal dia rotate. So kita konon-konon engineering kan, bahasa dia tu jadi rotor lah. Stator ni awak boleh imagine static, dia tak bergerak. Ini hanya apply untuk ni untuk induction motor So kalau stator ni static, so dia tak bergerak, therefore dia panggil stator lah. So stator static, dia ada menghasilkan AC, so that means induction motor dia tak pakai DC. So AC maknanya ada sine wave, and then they produce rotating magnetic field. So magnetic field itu bergerak, dia punya physical dia tu tak bergerak, tapi magnetic field itu bergerak. Macam mana dia buat? Macam mana dia ni tak bergerak tapi magnetic field boleh bergerak? Iaitu dengan menggunakan on off lah. Maknanya ni on, ni off, ni on, ni off. Ataupun time dia mengalir tu, waktu dia mengalir tu sini tak ada, tapi kat sini dah ada. Macam tu lah kurang. Tapi nanti kita tengok video. Okay, so kita tengok video dulu. Saya share kejap. Untuk mana? Oh sorry, sini. Saya share, stop presenting. Present tab. Okay, kita tengok sekejap Apa pula ni? Single-phase induction motors require just one power phase for its operation. They are found in domestic as well as industrial use. Main components of single-phase motors are as follows: a rotor, which is a rotating part, a stator winding, which is stationary. It has got two parts, one main winding and one auxiliary winding. Auxiliary winding is placed perpendicular to the main winding. A capacitor is connected in auxiliary winding. Let's assume there is only one coil in main and auxiliary winding. To understand its working better, assume no current is flowing through auxiliary winding. AC current passing through main winding will produce a fluctuating magnetic field. Working a single-phase induction motor is simple. Just put one rotor, which is already rotating, inside such a magnetic field. Itu yang dimasukkan dengan varying magnetic field. You can note one interesting thing. The rotor will keep on rotating in the same direction. The reason is as follows. The fluctuating field is equivalent to sum of two oppositely rotating magnetic fields. This concept is known as double revolving field theory. Effect of rotating magnetic field on rotor is interesting. Since magnetic field is varying, electricity is induced in rotor bars due to electromagnetic induction.
So here is a situation of current carrying bars are immersed in magnetic field. This will produce a force according to Lorentz law, so rotor will start rotating. But here we have got two such oppositely rotating magnetic fields, so torques produced by them will be equal and opposite. Net effect will be zero torque on rotor, so rotor won't start, it will simply buzz. But if we can somehow give this rotor an initial rotation, one torque will be greater than other. There will be a net torque in same direction of initial rotation. As a result, the loop will keep on rotating in the same direction. This is the way single-phase induction motors work. But one big problem remains: how to provide such an initial rotation. Nikola Tesla, a famous Yugoslav inventor, suggested one ingenious solution to this problem. If we can cancel any of the rotating fields, we will be able to start the motor. The auxiliary winding cum capacitor arrangement is used exactly for this purpose. Auxiliary winding also produces two oppositely revolving magnetic fields. One of them will cancel RMF of main winding and the other will get added up. Resultant will be a single magnetic field which revolves under specific speed. Such a magnetic field can give starting torque to the rotor, or the motor will self-start. After the rotor has attained a specific speed, even if you cut the auxiliary winding, it will keep on rotating as explained earlier. This cutting action is done through a centrifugal switch. Okay lah, yang tadi yang dekat last tu tak ada apa sangat, cuma tambahan lah macam mana dia operate for single phase. So kita stop dulu, and then kita back to the notes. Yang ni saya pakai iPad saya. Okay, sekejap ya. Nanti kalau orang nak masuk, saya kena buka siap-siap. Mana pula? Sorry. Okay. So, back to tadi. Kita faham rotor rotate, stator static, tapi magnet yang dalam ni yang berpusing-pusing menyebabkan pusing ataupun rotate menyebabkan berlakunya some magnetic field variation, and therefore itulah maksudnya induction machine. So induction machine again dia hanya menggunakan AC, dia tak menggunakan DC. So analisis dia adalah cos theta, ada angle apa semua tu lah. So pening sikit lah nanti. Okay, rotor dia letak di dalam stator, tadi gambar video tadi dia tunjuk, and between dia maksudnya rotor ni dia tak ada wire connected dengan stator tadi, dia hanya menggunakan aruhan magnet, sebab tu dia separated by air gap. And then rotating part of dia hanya dia saja yang bergerak, rotate in terms of physical world yang kita nampak, tapi dalam stator tu sebenarnya magnetic field pun bergerak jugalah. And current were induced for the rotor. So rotor ni yang akan current tadi tu akan diinducekan dekat rotor dan therefore menghasilkan rotation lah. Rotor ni maksudnya apa yang berlaku dekat induction motor is awak supplykan electric energy, AC, current, and awak akan menghasilkan mechanical energy. Rotation lah, rotational speed lah, rotational ataupun apa-apalah nanti awak convertkan rotational tu menjadi apa, water pump untuk sejukkan bilik ke, aircon punya ni ke. So basically electrical energy tukar kepada mechanical energy. And then asynchronous dia kita panggil induction motor ni asynchronous sebab speed yang kita bagi dekat electrical energy tadi tu, electrical energy, mechanical energy ni ada lagging sikit. Sebab bila awak main dengan magnetic field, kalau awak bagi satu yang sampai dekat output kadang-kadang hanyalah 1/2, so half lah,
tapi tak sampai half, selalunya 0.75 above lah dia punya efficiency. So awak bagi satu, yang keluar dekat output kadang-kadang 80%, 90% typically lah. So kita panggil asynchronous sebab speed yang awak hasilkan dekat stator tu dekat rotor hanya 0.75% for example. So there is always a difference. Ini memang physics, kita tak boleh lawan. Between rotor speed dan juga stator speed. Bukan stator speed lah, magnetic fields punya rotation speed tu. So kita panggil synchronous speed lah. So induction machine is what we call as asynchronous motor. Dia induction machine ni kalau bayangkan kita boleh terbalikkan. Maksudnya kita jadikan rotor tu input and keluarkan electricity. Tadi kan saya kata kalau tengok ni kita akan supplykan electricity AC current kat sini and then rotor akan pusing kat sini lah kan untuk menghasilkan mechanical. So kita boleh terbalikkan untuk menjadikan dia generator. Tapi isunya menggunakan induction motor as generator is the efficiency dia teruk kalau comparekan dengan DC motor. Sebab biasalah bila kalau awak ingat transformer yang sebelum ni kita belajar, bila kita bercakap pasal losses, AC punya analysis tu kita ada magnetic loss, magnetic atau flux loss, and then ada loss copper loss. Sebab dia ada banyak loss yang berlaku bila kita pakai AC analysis. Tapi dia power. Maksudnya kalau awak nak transmit jauh-jauh memang sesuai sangat lah. Tapi isunya banyak berlaku loss. So kalau awak bakar 10,000 RM untuk bila nak menghasilkan electricity, you have to spend some capital kan, beli minyak contohnya, nak bakar turbine tu untuk menghasilkan electricity. So awak bayar 10,000, tapi bila awak realize jual electricity tu kepada TNB, awak hanya dapat 9,000 ataupun 8,000 saja. So tak berbaloi sangatlah kalau menjadikan dia as a generator sebab efficiency kurang. Apa yang dikatakan efficiency ni? Efficiency E adalah in bahagi out. Okay. Apa-apa hal pun ataupun P in bagi P out lah. Apa-apa hal pun P in dia kalau pakai induction motor dia, P in dia will sentiasa lagi besar daripada keluar. So efficiency dia akan jadi teruk lah. Sebab bila something yang besar bagi yang out bagi in sorry terbalik, in bagi out lah, out bagi in, ya Allah lama tinggal out bagi in. So kalau in tu besar bahagi in, so efficiency dia akan jadi less than 1 lah kan. So kurang, teruk lah efficiency dia. Kalau out dia besar, in dia kecil, that means efficiency dia will always be bigger than 1. So efficiency 100%, kalau compare dengan efficiency 0.1%, mesti awak nak pilih efficiency 1% kan. So that's why generator kita, even though boleh gunakan as induction machine, tapi kita tak pakai lah in the real world. So kita lebih gunakan induction machine ni as a rotor, as a motor, because dia punya torque, dia punya speed, dia punya application wise sangat attractive lah compared to being as a generator. Okay, so ni contoh-contoh induction machine dalam our daily life. Kita ada all the everyday punya appliances lah memang kita pakai. And satu lagi kelebihan induction machine, dia boleh dalam bentuk yang kecil, dia tak perlu besar. Kalau DC motor memang besar gila. Kalau siapa pernah pergi Parker tu, kalau siapa tak tahu kalau mau LI ke apa, dapat pergi Parker tu, kalau masuk bahagian generator tu, memang semua tu DC machine sebab tu nampak besar-besar, sebab dia nak kena producekan current output electricity yang besar. Tapi untuk induction machine memang it can be as small as possible. Tapi actually DC motor pun boleh juga bagi small, cuma efficiency dia tak sebagus induction machine lah. Okay. So heavy industry pun ada pakai dia sebab dia punya torque power. Kalau pakai, awak boleh bayangkan induction machine ni macam lori lah. Dia torque dia tu power. So kalau naik bukit tu insyaAllah lepas, tapi slow lah. Tapi kalau jalan biasa tu memang slow lah dia. Tapi untuk angkat benda berat,
untuk buat kerja keras, memang dia paling power lah. So induction machine ni kita ada dua rupa, satu squirrel cage, satu slip ring. Squirrel cage ni ada gambar tak dalam ni. Ni squirrel cage, awak bayangkan yang tikus punya apa nama? Tikus punya yang dia exercise tu. Yang dia lari-lari, bulat-bulat lari laju dalam tu. So tu dipanggil squirrel cage lah. So dia ada bar yang mana tikus boleh berdiri kat tengah-tengah tu and then tolak. So that benda tu rotate. So that's why dipanggil squirrel cage. Ini typically biasa orang gunalah sebab single phase, mudah nak pasang, and then dia ni yang lain-lain baca lah tak ada apa definition dia. Tapi ada possibility juga boleh keluar teori, so might as well go through baca nanti. And then satu lagi slip ring ataupun dipanggil wound motor. Wound ni sebab kita yang tadi slip ring tu hanya satu line, copper wire ke ataupun iron bar ke. Tapi untuk wound ni dia at the very least ada 3 jenis wire yang mana kita woundkan kat sini. Kat line-line ni kita woundkan dia comel-comel and then kita supplykan electricity kat situ lah, 3 phase. Typically wound motor ni memang kita bagi dia 3 phase lah sebab apparently it's much more, yelah buat susah-susah lilit macam tu, tapi single phase je. Ini dia punya torque lagi power lah dia ni. Okay, yang kita baca je. Okay, so apa yang kita nak pandang daripada induction motor, kalau katalah one day korang kena beli induction motor ni, korang kena tengok torque dia sesuai tak dengan korang punya application. Rotor slip ni untuk tengok efficiency, and speed ni again untuk as well as efficiency and also for application yang korang nak pakai. Perlu tak speed yang laju ataupun cukup dengan speed yang rendah saja. So rotor slip ni agak penting especially untuk menjawab soalan test ataupun final korang nanti. Slip ni adalah benda paling first kali yang korang kena kira. So kita tengok dulu. So apa itu torque? Torque ni dia kalau korang kalau saya mula-mula nak belajar dulu, saya bayangkan dekat traffic light tu ada 3 motor. Yang siapa yang 0 to 60 tu dia yang first kali sampai. Tu torque lah, dia punya pergi tu. Tapi bila lajak tu tinggallah cicir lah dia. Selalu skuter lah kan. So skuter ada torque lah. So kalau kita besarkan ni, kalau nampak sini slip ring ni dia punya torque tinggi. Squirrel cage ni dia punya bukan tinggi lah, maksudnya dia cepat. Skuter lah basically yang slip ring sebab dia 3 phase. So belum habis dia yang nombor 1 punya wound, dia masuk pula second punya wound. Habis dia second punya wound, masuk pula third punya wound. So dia cepat dia punya pergi dia tu. Whereby slip ring ni dia start lambat tapi dia lajak. So nampak, even though dia habis sama tapi dia punya pergi tu kat sini dia lajak lah. Bukan lajak lah, panggil apa nama, torque tu lambat lah sikit lah kalau we're talking about torque. So in terms of application, korang kena be aware, korang perlu tak torque yang awal-awal ni, especially untuk angkat benda berat, then you have to have the higher torque lah mula-mula ni. So kalau boleh, kalau perlukan heavy industry, memang nak kita beli slip ring lah, slip ring induction motor ataupun wound motor. Wound luka tu, wound, tapi sebenarnya bukan luka, kita lilitkan copper wire tu. Dan squirrel cage ni untuk benda-benda yang ringan lah selalunya, tak memerlukan ataupun yang not time sensitive. Dia boleh start lambat sikit pun tak apa, so that dia boleh efficient dengan menggunakan minyak lah tu. So torque ni adalah rotational force. Waktu mula-mula start tu orang akan, actually bukan mula-mula start, sepanjang operation, tapi basically dia menceritakan tentang kelajuan torque rotation yang waktu di rotor tu berpusing lah, kelajuan dia ataupun force dia tu. So torque is depending on squirrel cage or ni bukan ni typo ni or slip ring. Okay, torque kalau ni definition dia, ni saya rasa better korang aware lah, at least baca, because saya pernah nampak 2-3 soalan pasir memang tanya apa beza squirrel cage, apa beza slip ring. So you have to understand. Tapi kelebihan korang ODL ni, siapa dah nak halang kan korang buka nota kan. Tapi just to make sure
tahulah apa benda-benda, in case lah mana tahu nanti korang kerja, dia tanya pula motor, benda korang mechanical. So tahulah at the very least. Squirrel cage ni dia starting torque dia rendah, tapi dia memerlukan kadar yang tinggi. Tapi kelebihan dia robust, ganas lah, maksudnya tak perlu maintenance sangat, maintenance pun rendah, and then boleh buat kerja keras lah, boleh buat kerja kotor lah squirrel cage ni. Whereby slip ring ni dia macam lori besar, dia punya power starting tu tinggi, and tapi dia current dia rendah, tapi nak maintain dia tu mahal sebab dia memerlukan, sebab dia kalau korang ingat tadi saya kata 3 wire 3 phase kan. So kalau satu wire tu rosak ke ada issue ke, then you have to buka semua, keluarkan balik wire-wire tu, wound kena balik wire baru. So leceh and therefore mahal lah. So dia lebih kepada industri berat lah. Ini kotor, yang slip ring berat. So tapi dua-dua ni maksudnya dia orang punya torque ni sebenarnya lagi tinggi lah daripada DC machine, DC motor punya torque. Okay, saya beli dulu. Okay, tak apa, yang ini rotor slip and speed ni saya prefer tengok nota the other one, which is this one. Yang ini EPO 244. So dia lebih cerita kepada 3 phase, ini lebih kepada kita electrical engineer punya ni lah. So dia lebih detail, tapi untuk korang is good juga korang baca. Sebab ni kelebihan, sebab dia tambah-tambah sikit nota yang tak ada kat dalam tadi tu. Sebab yang ini dia cover 3 phase sekali. Cuma saya kena sort out lah untuk korang mana yang baca, mana yang tak payah. Okay, construction ni tadi sama, so tak payah nak cerita sangat. Stator ni saya pernah nak try buat, saya 3D printkan badan ni, and then saya nak try wound kan. Masya Allah susahnya, saya tak ada skill ni lah. Ni memerlukan skill nampak mudah ni. Tapi nak wound kan coil ni ke dalam stator ni, saya rasa at the very least perlukan 2 tahun atau 3 tahun punya experience lah untuk betul-betul dapatkan wound yang cantik macam ni. Okay, ni rotor squirrel cage yang saya cakap tadi. Ni wound lah, ataupun apa tadi? Slip apa nama? Bukan slip. Slip ring sorry. Slip ring ataupun nama lain wound rotor. Sebab apa dia panggil wound? Kita lilitkan copper wire 3 phase tadi tu kat dalam ni. Okay, so itu tadi. Okay, yang then baru kita tengok yang ni. Okay, yang ni 3 phase tapi kita abaikan sebab yang ni still applicable untuk single phase. So ini adalah dipanggil synchronous speed ataupun stator speed. So apa-apa hal pun sebelum korang boleh jawab soalan-soalan yang lain dekat dalam induction motor, memang korang kena tahu NS ni apa. Dah tahu NS, then korang boleh kira slip. Dah tahu slip, baru boleh kira NR, and then baru boleh kira all the equivalent circuit punya requirement. So ini paling penting, and soalan memang akan bagi 120. 120 ni memang fix Kenapa 120? Ni ada tak? Tak cerita kat sini, tapi satu lagi nota tu nanti saya cerita. Tapi FE ni frekuensi dia akan bagi, pole pun dia akan bagi. So okay, first kita tengok kenapa 120. Ni saya pergi yang sumber asal dia tu, which is ni. So kenapa 120? Adalah disebabkan stator punya current flow dia tu, kalau awak perasan tadi kan kita wound, saya kata kita wound tadi kan, macam ni kan. So setiap wound ni, setiap between, dia mengalir kat sini, mengalir kat sini. So dia bukan mengalir serentak, dia mengalir ikut urutan. And setiap mengalir dia ni ada gap kat sini ni sebanyak 120 angle lah, 120 degree between each RY setiap phase lah, R, Y and B. Ni sebab single phase sorry 3 phase So setiap phase between each other dia ada 120 degree. So that's why kita taruh kat situ NS 120 per frekuensi, kali frekuensi bagi pole. Okay. Itu the first equation yang korang kena hafal ataupun kena aware of waktu nak jawab soalan induction motor. Sorry bising kipas, tapi saya kena buka kipas paluh
Okay, and then principle of operation ni saya rasa saya just summarizekan yang mana macam saya cakap tadi, NR will always be less than NS. NS ni stator, NR ni is rotor. So speed untuk stator kena sentiasa besar daripada NR untuk menghasilkan torque. Kenapa? Macam awak bayangkan awak naik motor ataupun kereta, awak tu pulas minyak lah. Kalau awak tak pulas minyak ataupun tak tekan minyak, even though kereta masih berjalan, tapi dia akan makin lama makin berkurangan lah dia punya speed, dia punya direction dan semua tu, pergerakan itu akan berkurangan lah. So NS, tekan minyak tu, awak kena tekan minyak baru dia berpusing. So the same thing lah. So stator kena lagi laju daripada rotor untuk menghasilkan torque. Okay, kalau dia sama speed, then flux tak boleh dipotong and therefore makin lama rotor tu akan stop lah as time goes by. So tak ada torque. Okay, yang lain tak ada apa, baca sendiri lah. Okay, and then slip, ni yang saya kata dia ada variable yang penting korang kena tahu untuk solvekan equation induction motor, which is S ataupun slip. Slip ni dipanggil differences between stator punya speed tadi tu atau synchronous speed, which is apa benda synchronous is the magnetic fields punya speed between R, Y dengan B tadi tu. Syawal buka kamera tu, tayang muka Syawal, Ashraf, Syawal, Syamil. Sorry. Okay, saya terattracted pula. Handsome Okay, so NS tolak NR bagi NS. So NS tu yang awak kira tadi tu 120 kali frekuensi kali pole. Sorry, dia lagging. So ni NS, NSync ataupun NS ataupun synchronous speed. N tu speed and then NR is the rotor speed. Okay, unit-unit ni korang tak perlu tulis, tapi it's good to be aware of sebab takut soalan tiba-tiba instead of dia bagi revolution per minute, dia bagi revolution per second. Then dia bagi NR pula revolution per minute. So macam mana tu? Kena pening lah. So kena bahagi 60 lah. Maksudnya nak tukar kepada minit ataupun kali 60 lah, nak tukar kepada saat. Kan? So NS, NR ni antara tips apa, saya tak rasa lah diorang akan buat kat korang mechanical, tapi untuk electrical ni antara benda-benda yang diorang selalu buatkan kita orang fail lah. Sebab benda-benda per minute variable ni, which is penting sebab ni bermain dengan safety. So just to be aware lah, kod lah pembuat soalan tiba-tiba dia nak buat dajal kat korang make sure korang aware of the variable unit tu. Minit ke, second ke, kalau dia tukar tu kena mindful lah. Kena buat penukaran lah. Minit ke second, 1 second per minit. Okay. So rumus dia pun senang je. Tambah tolak darab bahagi je rumus. Tengok. Kali bahagi. Kali bahagi tapi banyak. Tapi once you understand how the story goes, insyaAllah boleh jawab lah. Okay. So S, dia punya rumus adalah NS tolak NR bagi NS. So kalau kita tahu NS dan NR, selalunya soalan akan bagi either one. Kadang-kadang dia bagi S terus. Kalau bagi S terus mudahlah kerja. Tapi kalau tak bagi, then inilah rumus dia. And then at the same time, korang boleh juga, yang ni pun ada juga SF ni, FR. Maksudnya dia tanya frequency of the rotor. So you have to know lah, is S kalikan dengan FS ataupun stator punya frekuensi, supply frekuensi lah. Kalau speed slightly less, okay, kalau efficiency itu bagus, maksudnya speed between stator dengan rotor tu almost berdekatan, we are talking about 0.01 punya efficiency. So you can just neglect yang awak bahagi NS ni. So awak boleh assume bagi satu lah sebab dia efficient bagus. So NS atau NR terus. Tapi kalau soalan jarang nak bagi macam ni. Cuma in case awak nampak dia state kat sini slightly less only between synchronous dengan rotor. Rotor dan synchronous dia punya perbezaan terlalu sikit, 0.001. So you can just NS tolak NR lah untuk jimat masa. Sebab kalau awak bahagi pun most probably it will be too small of a deviation lah untuk be considered as jawapan awak salah.
Tapi itu saya tak rasa dia orang akan buat lah untuk test awak. Senang sangat macam tu. Okay, so apa benda yang saya pompang-pompang tadi tu? Ni lah dia. What is the synchronous speed? What is the rotor speed? What is the rotor frequency speed? So macam mana nak dapat 1500 ni? So dia bagi 208 volt, ini tak ada kena-mengena. Dia bagi 10 HP, ini tak ada kena-mengena for now. Tapi dia bagi 4 pole, dia bagi frequency, dia bagi Y connected induction at full load slip S. Dia terus bagi siap-siap S. 5%. So 5% S awak boleh terus 5 bahagi 100, 1000 pula. Mana madam. 5 bagi 100, so awak dapat 0.05 lah. Okay, S maksudnya sama dengan 0.05. So nak dapatkan synchronous speed, so kita tengok rumus tadi. And S equals to 120, saya padam ni. And S, which is synchronous speed, equals to 120, which is fixed, kali dengan frekuensi bahagi dengan pole. So, kalau kita jawab ni, NS sama dengan, bila kita bercakap pasal motor, moving forward, DC motor ke apa ke, N2 will always be speed. Tapi kalau kita bercakap pasal transformer, N is the ukulele coil dekat magnet tu. Okay? Jangan awak confuse pula lepas ni. And it can be N kecil, it can be N besar. Tapi jangan awak confuse pula N kecil dengan ni. Ini efficiency N simbol ni. Ini adalah N speed. Ini adalah N efficiency. Just some basic je lah. Saya share. Okay, so NS sama dengan 120 kali frekuensi, kita tahu 50 Hz, kali, bahagikan dengan pole, which is 4. So kalau awak tekan, then you get your 1500. Which is the unit is RPM, revolution per minute. So yang korang naik motor tu, yang korang press tu, jarum naik dekat RPM tapi kilometer per hour tak jalan, tu dipanggil ni lah, revolution. Motor tu dah berpusing tapi awak tak masuk gear, so dia pusing bodoh macam tu je lah. So RPM dia naik tapi tak jalan. Ya, ni dah baca 120 kali 50 bagi 4 ni. Takut saya tipu awak. What is the rotor speed at this motor at rated of this motor at rated load? So dia kata yang ini synchronous speed, which is berlaku dekat stator. Now dia tanya apa hasil dia dekat rotor speed. So kita tahu S adalah 0.05 and kita tahu rumus adalah S equals to NS tolak NR bagi NS. So S sama dengan speed boleh kecil besar, terpulang lah awak nak pakai mana, tapi be consistent lah. Kalau pakai, saya sengaja tulis satu kecil satu besar sebab nak tunjuk kat korang benda ni applicable. So S kita tahu 0.05 and S kita tahu tadi berapa, 1500 tolak NR kita tak tahu, bagi 1500. So kalau ini kali ni and then ini bawa sana, tolakkan 1500 tolak hasil ni, then saya tekan kalkulator lah. 1500 kali 0.05. Kenapa? 75. So NR sama dengan 1500 tolak 75. That's why you get 1425. So ini kita dapat dia punya efficiency slip ring apa semua tu. Bukan efficiency, slip ring dia punya load tu. So waktu load dekat hanya slip berada di 5%, awak punya hasilan rotational speed awak ataupun torque, rotational speed lah bukan torque. Rotational speed awak hanyalah sebanyak 1425. Padahal awak supply 1500. Ini memang standard lah dalam induction motor atau any kind of motor, there will always be losses. So kalau awak tak consider, awak jangan pelik lah kenapa dapat 1425 ni. And then dia tanya, what is the rotor frequency of this motor? So kita tahu rumus dia adalah SF, FR sama dengan SF. So S kita tahu 0.05, frekuensi supply adalah 50.
So kalikan je lah 0.05 kali 50, you should get 2.5 Hz. Frequency will always be Hertz. Okay. Ada soalan? Ada yang tak clear? Ni yang basic je ni. Boleh? Boleh, boleh. Okay, yang ni simple. Okay, exercise tu saya tak payah cerita lah sebab benda yang sama. Buang masa dia membuat saya cerita sebab rumus ni terlalu simple. Saya tak rasa saya perlu elaborate banyak. So kalau nak korang buat sendiri lah nanti. Kalau tak dapat, bagi tahu saya. Baru kita buat sama-sama. Tapi kalau saya rasa ni okay, dia bagi lain speed of 1755 rpm. So maksudnya ini adalah NR lah ni. Ini adalah NR. Sebab apa? Induction, kenapa saya kata NR? Ayat dia, induction motor has at full load. Apa yang berlaku dekat load? Load selalunya adalah kita punya mesin tu. So rotor lah yang akan menggerakkan load ni. Awak bayangkan ada apa? Dia punya hujung dia tu yang berpusing tu. Yang berpusing ni akan selalu be connected to load. So bila kita bercakap pasal load punya part will always be NR ataupun rotor speed. Kalau kita bercakap pasal supply baru apa nama? Stator ataupun synchronous punya speed NS. Load NR, supply NS. NS pun boleh tahulah NS is S kan, supply. So that's why saya kata 1755 tu NR. So ni antara benda yang dia boleh vary sekarang. Okay, exercise 3 pun sama, dia dah bagi sleep, dia bagi pole, dia bagi frequency, synchronous speed berkira, speed of rotating air gap field. Yang ini saya rasa trick question ni, speed of rotating air gap field. Air gap mana dia bergerak? Yang bergerak adalah magnetic field. So it should be the same as your static punya apa ni lah, static punya ataupun magnetic field yang dekat stator lah. So kalau synchronous speed that 1800, so speed of rotating air gap field tu which is saya rasa tak betul, is actually 1800. So rotor circuit SF, slip RPM. Slip RPM ni saya rasa ini berkaitan dengan 3 phase. Kita tak ada, single phase tak ada slip RPM. Speed of the rotor field, rotor structure, ni semua 3 phase. So yang ni tak payah ni abaikan. Yang D dan E ni semua adalah 3 phase. Kita hanya cover A, C je sebenarnya. Saya rasa yang rotating air gap field ni pun most probably 3 phase juga ni. Sorry Okay, dan kita tengok equivalent circuit. Okay, equivalent circuit kita back yang basic dulu before kita tengok yang detail. Ini yang tadi saya cerita tu lah, NS, sleep, NR. So yang satu lagi rumus, NR boleh juga pakai NR sama dengan 1 tolak S NS. Ini just terbalikkan daripada rumus ni lah sebenarnya. So kalau korang ada apa NS bawa sana, susunkan belah sana, then you should get NS tolak NS kali S, which is sama lah sebenarnya, just gantikan je. So tapi kalau saya rasa pegang ni pun dah cukup dah, pegang yang the original one. Okay, equivalent circuit. Equivalent circuit ni kalau korang nampak dia lebih kurang sama je macam transformer. Dia ada coil, dia ada magnetic field, dia ada equivalent R1 or X1, and then kat sebelah, cuma beza dia dekat sebelah load ataupun rotor side dia ada JX2, and dia punya load tu is always R2 over S. And S is yang tadi je lah. Cuma satu lagi dia punya magnetic field kat belah sini. Kalau transformer magnetic field belah sini. Dia tu je beza dia. Tapi cara kira semua lebih kurang sama. Sama dia sebenarnya. Yang mana kalau korang referkan load ataupun imaginary of the rotor ataupun apa nama tu? Armature or flux consumption of the rotor tu, kalau bawa ke sebelah sini, then X2 prime lah. Okay, tapi benda ni korang kena bukan imaginekan pencawang TNB dengan client side lagi dah. Tak. Korang kena imaginekan dia ni, yang ini, this side.
This side is stator, this side is rotor, and tengah-tengah ni air gap yang magnetic field lah basically. Bila dia pusing tu kan dia tak sentuh between stator dengan rotor. So tengah-tengah tu dia air gap sebenarnya, tapi kita assume ada coil sebab ada induction machine berlaku kat situ. So kita anggap dia coil lah. Okay, and then bila kita simplify kan, bila kita dah solvekan R1, XM and semua tu, kita boleh bawakan dia semua ke equivalent circuit which yang load semua tu kita bawa ke primary. Ke primary lah, ke stator punya side or synchronous punya side. So macam saya hafal dia transformer tu, saya rasa mudah untuk saya hafal induction motor ni. Bukan hafal lah, faham lah. So just nak bagi tahu untuk induction motor R2 will always be over S, sama ada prime atau tak prime dia, and JX2 is standalone. And then apa lagi? Itu je lah. Okay, power flow belum lagi. Okay, next kita tengok yang explanation on equivalent circuit. Ini saya suka pakai ni. Saya boleh cerita ni, which is bagi saya terlalu melarat lah. Tapi rumus ni sama je, synchronous, slip, rotor speed, rotor frequency, slip speed kalau kata dia ni. And then masa per phase juga sama. Okay, cuma when we are talking about equivalent circuit, nak tak nak, korang kena refer yang rumus ni, nota ni. Sebab banyak gila dia punya rumus yang korang akan pakai nanti. Semua-semua ni semua akan pakai untuk solvekan equivalent circuit tu, yang power flow lagi lah. So nota-nota ni yang saya share, yang saya nak cerita ni ada, tapi dia tak ada miss out lah ataupun typo, sakit hati lah bila saya sendiri baca, sakit hati sikit lah. So dia punya typo tu banyak sangat. Okay, sekarang apa? 2:03 dah. Okay, kita break dulu sebab daripada dengar saya membebel, kita break dulu dalam 5 minit and then saya sambung balik. Jumpa awak 3:05 sekarang 2:59.
Siapa yang cemerlang sangat tu, sejam kelas baru masuk tu. Okay, so kita start. Continue dengan our lecture, which is equivalent circuit, which is actually the main topics ataupun steps yang korang akan buat nanti untuk menjawab soalan berkenaan inductance motor. Okay, so again dia lebih kurang sama je macam transformer, cuma sebab again it's about translation of electrical energy into another form of energy, which is in this case mechanical, melalui magnetic. So inilah magnetic itu, ni stator side, ini rotor side. So bila kita convertkan dia akan menjadi equivalent circuit macam ni lah. So kalau korang faham yang transformer hari tu, this equivalent circuit would not present a very, orang kata, mendebarkan sangat lah. It's just a simple recalculation, cuma dia punya formula tu lain sikit, yang mana rupa dia tu lain sikit, yang mana R apa nama tu? R1 X1 tu berada di sebelah kiri sebelum R core and X core, and R2 S2 itu typically will always only have XR kat sini, and then R2 itu is always R over R rotor, RR dipanggil RR dengan RS. RS is stator, RR is rotor. So rotor memang kena biasa bagi S. Okay, yang ni 3 phase, tapi for the sake of discussion ni, 3 phase ni sebenarnya dia cerita per phase lah, tapi kita memang panggil single phase, so kita pakai je terus benda ni. So RR over S, apa benda ni? Ini tak ada apa sangat, ini just nak awak tahu yang rumus yang dekat sini ni memang always R over S, sama macam yang dia cakap tadi kat sini lah. Ni RR dia pakai yang untuk yang ni, tu saya tak suka tu, dia tak konsisten. Yang ni dia panggil R1. So, bila dia tulis kat sini dia panggil RR. So sebab tu saya tak berapa suka, tapi terpaksa guna juga sebab bukan saya yang buat nota ni. So ni kalau nak mudah, R2 ni kita assume RR lah, X2 ni kita panggil XR, R1 ni kita panggil RS, X1 kita panggil RS, XS. Yang RC dengan SM tu maintain lah, tak ada apa. Okay, so back pada nota tadi. So in this case dia punya load memang sentiasa akan short sebab ini adalah load dia. So compare dengan transformer tu kalau ada R2 dengan S2, yang ni dia biar open, boleh open circuit test, short circuit test. Tapi untuk induction motor memang short circuit kan, sebab dia nak pakai ini sebagai output dia, RR over S2 sebagai output. Okay, so tengok actual equivalent circuit. Ni lah lebih kurang sama je dua-dua ni, cumanya dia alihkan ni belah sini. So I don't think, selalunya kita akan buat sampai sini saja. R2 XS tak payah nak convertkan sebelah sana sebab nak memudahkan kiraan I/O ni, tapi bukan tak nak mudahkan, sama je pun sebenarnya, tapi for the sake of this ni dia letak asing ni, saya pun tak tahu kenapa lah. Tapi basically yang saya nak awak confirm, realize, kita panggil ni as VS V stator ataupun V phase. Kalau awak nampak soalan kata VS, V phase, tu maknanya yang V yang belah stator ni lah, V source ni lah. So okay, apa rumus? Okay, rumus ni memang sama macam transformer, sebab bila I/O ni mengalir sini, dia ada jumpa cabang ni, okay, satu pergi ke IC, satu pergi ke IM lah, standard lah. And then I/O at the same time dia boleh relabel benda tu menjadi I/O, IC dengan IM, silap. Yang ni yang ini adalah yang ni I1 pecah kepada I/O dan juga I2. Saya salah pandang pula. Kenapa I/O? I would think it's about the open air gap kan, open air. So open air gap, so sebab I/O lah. Tapi awak nak taruh IC ataupun IM, bagi saya terima sebab ini lebih kepada convention dia. Tapi just make sure be consistent lah. Kalau awak panggil I/O tu sebagai IM, then make sure the rest of your answer pun semua dalam IM lah. Jangan tiba-tiba I/O pula.
Okay, yang IL over set 3 ni kalau 3 phase kita ambil di IL. Yang lain tak ada apa, sama macam transformer. Cuma yang kiraan ni, ini kena aware lah. Ini. ES ni maksudnya again VS ataupun V phase, benda yang sama lah. Basically E ni adalah voltage, energy. The energy of stator, pH is in phase form. Maksudnya macam tu lah. 128 voltage, degree, 0 angle. So maksudnya V ni akan sentiasa dalam bentuk phase form. And I2 which is over here, I2 will always between, sebab dalam ni ada RR, RS, XS dengan XR. So kena bagikanlah untuk dapatkan I2. Sebab apa? Sebab parallel. VS kat sini, parallel dengan sini sama, parallel dengan sini pun sama. So that means bila ini, kalau awak tengok dia berkongsi dua point yang sama. So ini semua adalah parallel dengan ini. So that means voltage, the whole voltage 2 ni, V2, kalau kita katakan dia V2 ataupun VR, adalah parallel dengan ni, VM, parallel juga dengan VC, therefore parallel juga dengan VS. Ini selepas kita buat equivalent circuit, bukan yang sebelum, bukan yang tengah macam ni. Tengah macam ni tak parallel lagi. Sebab korang tak ambil kira S ataupun A. Tapi yang bila korang dah simplifykan ke macam ni, ada ambil kira S, dan kita boleh consider parallel lah semua ni. Kalau senang cerita, kalau korang nampak tengah-tengah ni ada benda ni lagi, korang tak boleh assume ini adalah parallel dengan ni, tak boleh. Parallel dengan semua ni, tak boleh. Tapi kalau korang dah tak nampak yang gap tu semua tu, dah jadi equivalent circuit, then baru boleh consider ni, voltage ini, parallel dengan voltage ni, parallel dengan voltage ni, parallel dengan voltage semua ni. Sebab ni kongsi dua terminal. Dan baru korang boleh pakai rumus ni. Rumus ni, rumus ni. So rumus ni basically dia just cakap voltage yang parallel kat sini ni, which is VS ni, bagikanlah dengan R untuk dapat I sebelah sini, IC, bagi dengan RC, and VS bagikan dengan XM in phase form untuk menghasilkan current IM in phase form. Okay, boring, tak apa, dengar je dulu. And then, okay, sebelum kita tengok sini, tengok dulu equivalent circuit kat sini. Kat sini ada lagi banyak dia punya rumus, tak silap saya. Ini sama tadi. Tak ada juga. Okay, sebelum kita pergi ke power flow ni, saya lagi suka kalau kita buat exercise dulu, which is exercise 4 ni. So dia kata 480 50 Hz Y connected ni, Y connected ni maksudnya 3 phase lah. Dia connectkan kat bahagian Y, B dengan R tu dibiarkan, tapi korang just maklumat tambahan lah. 3 phase induction motor is drawing 68 at 0.80 PF lagging. The stator copper losses, okay, ni dah masuk power flow lah, tak boleh 3 phase. Mana yang equivalent circuit? Tak ada. Oh, yang belakang ni semua dah masuk power flow. Okay, kalau kita nak tengok ini, ada tak soalan untuk ada ni, tapi tak apalah, nanti kita buat dalam tutorial. So kita tengok apa ni dulu, power flow dulu. Okay, ni dah equivalent circuit, dan kita tengok power flow. Yang ni, okay, untuk power flow saya tak nak refer yang ni, sebab yang ni dia punya terlalu semak. Bagi saya semak, tapi yang ni saya nak awak tengok. Sebab yang ni dia kumpulkan siap-siap all the rumus ni, awak boleh terus tengok, boleh terus pakai, mudah untuk tengok. And cerita dia apa benda boleh tengok kat sini. So kalau saya untuk study power flow, saya fokus yang ini saja. Yang depan-depan ni buat pening je sebab dia terlalu simple and main shortcut je. So ambil yang ini saja. Tapi saya nak highlight ada isu kat sini, typo. Ini bukan RR, ini adalah IR. Sebab kalau awak tengok dia adalah PAG tolak PRCL. PAG yang ini, PRCL yang ini. So kalau korang tengok dia punya rumus ni macam ni. So kalau tolak ini,
tolak ini. So I2 yang kat depan, I2 pula, IR yang kat depan. So ni sebenarnya IR bukan RR. So tu typo. Tapi apa benda dalam tu? Okey, kita tengok kat sini. So apa itu power flow diagram? Power flow diagram ni kita gunakan untuk faham relationship between input and output. So kalau korang tengok cara pergerakan power tu being transmitted daripada P-in dekat stator side RIP ni, this side is stator, and then this side masuk je develop and rotor ni, semua ni dekat rotor side. Dia pecahkan jadi dua. So kalau RIP ataupun rotor input power, which is stator lah, rotor ni dapat input power dia daripada stator dan juga magnetic field tu. So yang sebelah sini ni, sebab dia bermain dengan magnetic field, memang ada banyak lah main dengan cos theta. So dia ada stator iron loss, material itu, stator copper loss, bukan copper. Sebab kita pakai wounding tu typically dalam bentuk iron ataupun copper, iron dan copper sebab construction itu. So benda tu macam wayar jugalah, wayar elektrik. Kalau korang bahagi 5 volt, sampai kadang-kadang dekat korang punya equipment ataupun headset korang bukannya 5 volt, 4.8, 4.9, sebab wayar tu sendiri consume power nak transferkan elektron tu kepada awak punya mesin. Dia jadi dalam bentuk haba lah. So samalah macam ni, iron ambil sikit power, copper ambil sikit power. So by the time sampai sini, kalau kata awak supply 5, maybe 4.9 for example. Kenapa 4.9? Sebab benda ni semua dekat-dekat je. So 4.9. And then bila transfer ke bahagian rotor side pula, rotor pun ada dia punya copper juga. Ada juga dia punya iron apa semua. So tapi yang major punya consume will be copper lah dekat rotor. And then bila dah terhasil mechanical power, ni electrical side yang sebelum ni semua ni adalah electrical. Bila dah lepas dia develop power ni, maksudnya power yang terhasil mechanical lah. Electrical. So yang mechanical biasalah ada torque punya loss, ada wind punya loss, friction loss, sebab benda bergerak kan. And then stray magnet punya loss, so macam-macam loss. Tapi yang major kita ambil kira untuk kira losses adalah tak cerita ini. Major losses yang kita ambil kira adalah ni. Ni miscellaneous, P-core, PS yang sama je sebenarnya. Mana saya nampak depannya P miscellaneous. Tapi basically yang kita kira ni lah top apa semua tu. Mana? Okay, kita tengok yang mechanical jap. Mechanical RCL tak ada apa. Ni lah top equation apa semua ni, kita kena ambil kira losses yang berlaku after terhasil lah, which is kita kira nanti. Tengok dia punya rumus nanti. So back pada ni. Tapi untuk calculation yang belah electrical side, semua dah being defined dalam ni specifically lah dalam nota kita ni, which is SCL, stator. Kalau SCL, stator copper loss, RCL, rotor copper loss, PM, miscellaneous lah, power miscellaneous mechanical lah, basically power loss mechanical. RIP yang sebelah stator side, which is SIL dan ACL. So ni 3 phase, so dia pakai 3, so kita tak pakai, kita single phase, boleh buang. So kita pakai I kuasa 2, ni IR nak mudah faham, IR kuasa 2 kali RS, IR kuasa 2 kali R2, RR, RSR, tengok dia pening, kejap R1, kejap R2, saya pun menyampah dengan tengok orang yang buat nota ni, main belasah je, tak konsisten. Okay, so yang rumus ni memang kena hafal, cuma saya tandakan tu untuk make sure korang tahu ni 3 phase, tapi untuk kita pakai single phase, so tak perlu 3, hanya 1 phase saja, so kali 1 je, cuma yang lain-lain tu boleh follow lah, I kali apa, R kali apa.
Okay, ini kalau ada soalan nanti boleh tanya, bila dah jawab nanti lah. Okay, apa lagi dia nak elaborate, okay, yang ni saya rasa kita tengok yang ni pula. So, bila dah tahu, okay, elaboration lagi, basically bila kita bercakap pasal power flow, input dan output, that means kita kira input power, which is the original power, will always be equals to mechanical output power semua-semua tu, plus all the losses yang berlaku dalam transmission. So that's why input power will always be bigger than your other losses and output power. So kita boleh, apa gunanya power flow ni? Untuk kita tengok berapa hasil output power, hasil daripada input power tolak semua ni, ataupun nak go back, katakan awak tak tahu input power berapa, awak dapat output power, tapi awak tahu semua losses yang berlaku. So awak boleh go back untuk dapatkan input power awak, actual input power awak. So benda ni boleh digunakan untuk memahamilah pergerakan power dalam awak punya induction motor. Okay, ni calculation ni sama macam apa yang saya cakap tadi, so kita boleh paskan dulu, dan baru kita tengok ini. So again the same thing, 3 boleh buang sebab kita pakai single phase saja untuk orang punya syllabus. Tapi itulah, ni I2, sebenarnya IR, R2, RR, padahal jadi tiba-tiba RS, tak apa-apa dah, nampak je. Okay, and then basically dia terbalik-terbalikkan je lah rumus ni, tapi kalau korang pegang 4 ni, 1, 2, 3, 4, yang bawah-bawah tak payah hafal, tak apa, ikutlah korang, nak hafal boleh, tak nak hafal pun sudah. Tapi basically kalau hafal bagus sebab korang boleh terus pakai, kalau dia bagi salah satu, korang boleh terus pakai mana satu. Tapi kalau korang, maksudnya kalau korang hafal yang 4 ni saja, most probably korang kena buat some derivation lah, masuk sini, tukar sini, okey baru nampak. Tapi kalau hafal terus pun bagus sebab korang boleh terus pakai bila dia terbalik-terbalikkan soalan. Bukan terbalikkan soalan, terbalikkan value. Dia bagi P, dia suruh cari S. Dia bagi RIP, dia suruh cari RCL for example. So relationship ni korang kena tahu jugalah. So rumus-rumus ni hafal. Biasakanlah, bukan hafal, biasakan pakai. And then kita go through efficiency. So again, efficiency is about, saya nak tengok ini. Oh, yang ni tak pakai sebab dia tak masuk efficiency. Okay ni. So again, efficiency, simbol dia N, tapi N yang curvy ni, Latin N ni. And then it's about out bahagi in. And even though out bahagi in, tapi sebenarnya adalah out tambah losses and equals to in. So let's say lah dia kata dia suruh cari, dia bagi efficiency, dia bagi P in, dia suruh cari P out. Boleh terbalikkan. Ataupun dia suruh cari total losses. Dia bagi frekuensi, dia bagi P out, dia bagi P in, tapi dia suruh cari total losses. So kena terbalik-terbalikkan lah rumus ni. So sebab tu saya cakap motor ni sebenarnya senang rumus dia, tapi banyaklah rumus nak kena hafal. It's just tambah tolak darab bahagi and just hafal. Tapi make sure faham konsep dia tu so that korang tak perlu allocatekan banyak sangat RAM otak korang tu untuk hafal sebiji. Hafal 1-2 dah boleh tahu dah, okay, total losses berlaku dalam P-in. So kalau kita manipulate-kan efficiency punya equation ni, boleh terus dapat total losses. Tak payah nak hafal, okay, efficiency sama dengan out bagi P-in, whereby kalau kita convertkan P-out, boleh juga kita pecahkan P-in jadi menjadi P-out. Kan saya cakap pun dah penat lah, bayangkan korang nak hafal. So be smart hafalkan dia punya, bukan hafalkan, fahamkan dia punya proses itu, then you boleh reduce berapa banyak amount yang korang nak hafal nota-nota. Okay, and then bila dah dapat P-in tu, korang boleh tukarkan dia menjadi actual ataupun boleh kalau 3 phase lah. Ni 3 phase ni korang tak ada pun, set 3 dengan 3 ni boleh abaikan. Just focus on VL ataupun V phase, I phase kali dengan cos theta. Kadang-kadang soalan bagi yang 2 ni. Okay, and then exercise 4. Ni baru tengok yang, tapi ni 3 phase. Ni satu lagi. P converted ni jangan confuse P converted ni sebenarnya adalah PM. Tengok kat sini dia panggil PM. Kat sini tiba-tiba soalan dia panggil P converted.
ini orang-orang apa ni lah, orang-orang power punya electrical ni dia sengaja nak kasi orang tak faham dia punya syllabus, so dia nak rasa dia pandai. Tapi sebenarnya boleh dia standardize kan. P converted ni sebenarnya PM, pakai je lah PM, apa pakai je lah P converted, tak perlulah sini PM, sini RIP, tak apa-apa lah. Saya pun menyampah juga sebenarnya, sebab benda mudah kan, buat apa nak susah kan. Tapi I guess some people kan, dia suka rasa diri di atas, so dia susahkan untuk orang lain, so dia rasa diri di atas. Ini biasalah geng-geng IR ni saya suka bambu sikit. Okay, then P out, P out ataupun kita boleh panggil P mechanical, tapi P out pun dah bagi saya dah faham lah output power. RIP ni kita boleh juga panggil as PAG. Dia bukan PAG, P apa lah? P stator. Ada tak dia panggil P stator kat sini? Sekejap, saya cari. Stator copper loss. Power input. Power input. Input power sebelah sini. RIP ni ada nama lain, saya lupa sebab saya dah tengok tadi. Sebab saya bukan bidang electrical kan, so saya tak boleh nak recall on top of my head lah sebab dah lama sangat tinggal subjek ni. Tapi ada satu power tu dipanggil nama dia, saya ingat. Nanti saya get back lah kalau saya tak jumpa by ni. Okay, so itu efficiency. Nanti saya get back balik yang pasal nama power tu. And then kita boleh tengok yang torque lah, which is ni, this part. Okay, yang kenapa saya power through tak tengok exercise, sebab yang exercise ni kita kena spend some time, which saya prefer kalau kita tengok lepas habis cuti SEM. Sebab cuti SEM ni saya can guarantee lah apa yang saya cerita kat depan ni semua korang lupa. So might as well kita brush it up after kita balik cuti SEM nanti dengan exercise ni. So for the time being lagi pun teori kan, biasalah korang dapat motor, dapat kereta pun korang tak buka pun manual kereta tu. So kita habiskan je dulu yang wajib, and then baru kita buat exercise. Okay, kita masuk. Okay, ini tak boleh nak tengok sebab ini lebih kepada 3 phase. Saya kena buka yang nota ini. Ini pun 3 phase rasanya ni. Oh tak, ini simple je lah. So kita single phase, mudah hidup kita. Alhamdulillah, syukur. Nikmat Allah. Kita belajar sikit je. Saya ajar pun sikit, so saya tak payah ambil banyak sangat. Okay, so apa itu torque equation? Saya rasa for mechanical engineering student macam korang ni dalam kocek je lah ni. Apa itu power disebabkan oleh torque is P equals to omega T, where omega is rotational speed punya angular, omega ni nama dia angular velocity dia. So 2 pi n is the speed, bahagi dengan 60, or sebab kita nak main second, kalau nak tukarkan kepada m kena daripada second nak tukarkan kepada m, jadi kena bagi 60 lah. Kalau dia bagi m dah tak payahlah 60 ni, 2 pi n je lah. Ni kenapa saya highlight tadi, pentingnya tahu unit-unit ni, second ni. Tapi selalu RPM memang kita panggil RPM, so kena n will always be in RPM. And omega will always be in second. So jangan awak main tepek dia terus n tu kepada omega kalau RPM. Kalau awak dapat n tu dalam RPM. And then pakai je lah rumus ni, P equals to omega T. Ini nak tahu torque yang terhasil daripada rotational speed mechanical side tu output tadi. And then dah dapat P tadi, power tadi daripada torque, daripada rotational speed tu. Then you can kira your torque, which is 60P. Kita tukarkan balik second omega tadi tu menjadi menjadi RPM balik. So sebab tu kali dengan 60 bahagi dengan 2 pi n untuk dapatkan dia punya macam sama je rumus atas ni, cuma tambah P kat belakang. Lebih kurang sama je rumus ni, torque dia tu. Cuma kali dengan P, power yang terhasil. So tu je lah rumus torque. And then therefore mechanical torque tu kita boleh juga pakai rumus yang sama, PM, which is the same as torque punya rumus, cuma make sure PM yang awak kira tu based on mechanical side lah. Jangan tiba-tiba awak ambil daripada power V apa yang kita belajar tadi? Equivalent circuit tadi. Jangan pula awak kira V
Mana tadi? Hilang lah. VM ni ke awak letak untuk kira PM and then awak kira dia sebagai mechanical, which is salah lah. Adalah reason ni kenapa. So itu saja rumus untuk torque. Okay, and then output torque pun sama, rumus yang sama, tapi P out lebih beza dengan tadi. Tadi PM, ni P out. PM ni is dapat daripada yang apa nama? Magnetic tadi saya cakap tadi, PM VM tadi tu. Mana? PM kat sini dekat rotor punya side, P out dekat sini. Bila dah tolak all the miscellaneous punya losses. PM kat sini PM kat sini. Output power selepas korang tolakkan PM tu dengan all the miscellaneous losses. So beza between torque mechanical dan juga actual output torque yang terhasil dekat awak punya mesin. So beza dia rumus sama, cuma beza dia adalah awak pakai PM atau awak pakai P out saja. Again ingat, P out adalah PM tolak losses, mechanical losses, miscellaneous losses. Okay, and then mechanical torque, induced torque. Okay, yang ini ada 3 phase, tapi kita buang 3 tu, kita boleh consider that as our single phase lah. So guna rumus yang sama, PM, boleh juga guna, yang sebelum ni kita belajar, PM memang dah ada pun dalam rumus yang nota ni. Ni PM ni. Mana PM? Oh, tak sama ya, sorry. Saya rasa ada tadi rumus PM tadi. Kat depan ni. Ni PM. So ambil balik rumus tadi tu, then dia awak tambahkan ataupun awak equatekan dia dengan yang tambahan PM sebelah mechanical side yang awak dah translate kan. Ni electrical side. Ini mechanical side. So kalau awak dah tolak dulu losses tu, awak boleh terus relate kan. Katakan dia bagi omega, dia bagi TM, and then dia suruh awak cari I2. So macam inilah cara awak nak terbalik-terbalikkan rumus tu. Okay, and then NR omega. Okay, saya rasa yang rumus ni is just ambil, bukan saya rasa, it's actually betul lah. Ambil je yang rumus-rumus yang korang dah tengok daripada awal ni tadi, nombor 1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 ni, and then just plug in, plug out kat dalam torque punya ni, sebab dia dah translatekan kepada mechanical, so boleh equatekan electrical dengan mechanical side dengan mengambil kira yang ni saya rasa dia dah tolak siap-siap all the losses, so boleh teruslah ambil equatekan between torque dengan electrical current. So ni baca elaboration ni 3 phase, tapi kalau awak buang 3 tu boleh digunakan untuk solvekan awak punya single phase lah. Ni simplification, Tmax. I don't think kita ada fokus sangat on this no load, full load ni. Tapi nanti kita akan tengok lah soalan-soalan yang berkaitan dengan single phase. Sebab the problem is saya tak boleh nak guide ni is because yang ini dia campur sekali dengan 3 phase. So I'm not sure syllabus kita cover tak sampai macam contoh ni maximum torque. I think dalam our final tak sampai ke tapi starting torque ni insyaAllah adalah kot. Which kalau kata masuk nanti kita akan buat latihan, kita akan tengok soalan-soalan past years. Dan kalau masuk just tengok je lah rumus-rumus ni. Induction motor, don't worry so much lah on the theoretical, pakai je rumus-rumus ni. So tapi awak kena tahu lah rumus mana belong to mana. So jangan awak pakai maximum torque untuk solvekan mechanical torque. Tu je lah beza dia. Tapi rumus dia tu since korang ODL saya tak goyang sangat lah. Korang insyaAllah boleh lah insyaAllah. Ni single phase transformer pahal pula ni. Kenapa ada dekat sini? Okay, saya rasa yang ni yang teori-teori tutorial ni kita akan buat nanti. Proof dan explain. Yang proving ni tak payah fokus sangat lah. Ni tak keluar lah korang punya test apa semua. Okay, motor input current, motor slip. Ini bagus.
Tapi brake horsepower tak ada, overall motor efficiency ada. Yang ni semua ada. Nanti kita boleh buat lah ni. Question time ni. Okay, so ada soalan so far? Saya berjaya habiskan chapter 6 ni, chapter 3 ni dalam one shot je. Sebab teori je kan. Saya tak nak buat latihan lagi sebab saya nak korang buat nanti, bila dah balik nanti so that korang tak lupa. Ada soalan? Ada ke? Boring boring. Okay, so tak apalah. So untuk hari ni itu saja yang saya punya target. Yang lebih tu saya faham, tak faham, banyak yang tak faham apa benda saya membebel seorang-seorang tadi. It's okay. Cuma saya harap korang nampak apa kepentingan power flow, which is untuk determine efficiency, torque, semua tu, and then so that korang boleh gunakan rumus tu untuk relatekan current dan juga apa nama mechanical punya power loss apa semua tu untuk korang calculate lah between each other kalau soalan memerlukan dia. And then untuk korang tengok equivalent circuit macam mana nak buat, apa beza dia dengan transformer sebelum ni, which is actually senang je. Cuma kena hafal rumus yang diberi tu. And then yang itulah rotor slip speed semua tu, which is NS, NR, which is bagi saya senang lah, mudah. So for me, IM, DC motor, patutnya tak ada isu lah untuk korang. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita habiskanlah kelas kita hari ini dengan tasbih kifarah surah Wal-As. Okay, so kita habis awal 3.30, but at the very least kita boleh target saya punya target tercapai on theoretical part, and kita will focus more on the calculation and the theory the application part after korang balik cuti SEM lepas raya, so that korang boleh enjoy raya. Okay, tapi jangan raya sangat lah sebab rasanya korang pun banyak test nanti kan balik raya nanti. Okay, thank you all, thank you for your time, have a great day, selamat berbuka, and selamat memecut ibadah puasa on the last 10 days ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you sir. Lab elektrik bila sah? Lepas exam lah. Lab elektrik sepatutnya kita orang plan minggu ke-8, tapi kita orang baru dapat pelepasan daripada TRHA korang dekat Bukit Besi tu, Dr. Batia tu, dia baru dapat pelepasan, so saya nak kena uruskan bas apa semua, so most probably kita stick to week 8 lah, masih lagi. Korang tengok korang punya ni, sekejap saya stop share fotos ni. Saya stop share kejap untuk korang tengok korang punya apa yang saya cakap ni, soalnya korang nampak apa saya cakap ni. Sekejap ya. Okay, kalau korang tengok yang korang punya summary link ni, ada ni lesson plan ni. Okay, ni apa yang kita orang buat awal-awal SEM hari tu. So kalau tengok korang punya lab ni pada minggu 11-12. But original plan was at minggu ke-8, tapi saya tak tengok lagi surat kelulusan tu betul-betul. But if betul kelulusan as per plan, it should be week 8 lah after korang balik mid-sem. But nanti saya clarify balik once saya dah confirm bus apa semua. Saya try minggu 11-12 lah, so that korang tak kelang kabut dah balik ni. Sebab banyak benda tak belajar lagi ni. DC machine korang nak buat, tiba-tiba nak buat lab. For me it's not good lah, but we'll see how. Boleh? Okay sir. Alright. Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, Selamat sir. buka sir. Selamat Thank buka. you sir. Selamat Raya.